Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Salam cikgu. semua boleh dengar ke? Ya, Boleh? ya tak slow suara saya. Dengar. Okey je cikgu. Okey je cikgu. Cantik je cikgu saya. Okey, terima kasih. Okey, so hari ini kita akan belajar tentang amali iaitu daripada bab 4 yang bertajuk haba atau lebih spesifiknya adalah hukum gas daripada tingkatan 4. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dirilah. Nama saya Nur Aliani Nazira binti Rosli dan nombor matrik saya adalah 198120. Okey, sebelum saya start amali ni, izinkanlah saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Cikgu fizik pantun Pisau yang tumpul terus diasah. Diasah pula oleh Mak Esah. Ramai berkata fizik itu susah. Namun fizik itu sebenarnya indah. Ada siapa nak lawan tak? Dewa cikgu. Ada siapa nak lawan tak pantun cikgu ni? Tak ada. Lawan lah cikgu. Lawan. Cikgu nak off mic jap. Okey, sebenarnya untuk pantun ni, cikgu lah. Saya panggil diri saya cikgu Cikgu nak cakap pasal line keempat. Fizik itu sebenarnya indah. Kenapa cikgu cakap fizik itu indah? Sebab dalam kehidupan seharian kita ni, secara tak langsung kita mengaplikasikan konsep fizik. Contohnya macam sekarang awak tengah duduk. Awak sebenarnya apply fizik. Awak tengah tengok laptop. Awak tengah apply fizik. So sebab tu lah saya cakap fizik itu sebenarnya indah. Tapi untuk line ketiga tu, ramai berkata fizik itu susah. Yang tu kebenaran itu memang pahit, memang fizik itu susah. Tapi bila kita belajar, kita akan rasa fizik ni sebenarnya menarik. Okay. Betul. Okay. So, sebelum masuk eksperimen, saya nak briefly explain lah. Okay, macam mana kita nak memahami hukum gas? Sebenarnya sifat gas ni bergantung kepada 3 pemboleh ubah iaitu tak apa, Pemboleh ubah saya tanya yang berubah. Tekanan. Oh. Okey. Suhu. Tekanan. Ya, dan satu lagi adalah Suhu. okey, ni adalah cara untuk awak semua memahami hukum gas lah. Awak kena tahu hukum gas ni dia ada 3 pemboleh ubah. Sama juga macam awak nak kenal someone, awak kena tahu nama dia, awak kena tahu umur dia. Okey. Ni cara untuk awak faham hukum gas. Okey. Ni unit SI lah. Unit SI sangat penting dalam fizik sebab walaupun awak tulis jawapan yang betul tapi kalau awak tak tulis unit SI, markah awak akan ditolak. So boleh tak siapa-siapa volunteer bagi tahu unit SI bagi isi padu apa? Tiga. Okey, tak apalah saya. kuasa 3. Okey, pada unit saya adalah meter kuasa. Untuk tekanan adalah Pascal, untuk suhu adalah Kelvin. Kelvin okey? Untuk hukum gas ni kita pakai Kelvin, bukan Celsius. Okey. Terusnya untuk hukum gas sebenarnya dia ada 3 jenis. Awak semua tahu tak apa jenis-jenis tu? Apa cikgu tu? Encik boy. Charles ke cikgu? Ya betul. Adakah Bernoulli? Oh tak ada salah. Bernoulli. Hukum gas ada 3 jenis. Bernoulli. Iaitu hukum Charles, hukum tekanan dan juga hukum Boyle. So untuk amali hari ni kita akan fokuskan terhadap hukum Charles. Okay, next. Okay, apa itu hukum Charles? Hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi satu gas berjisim tetap pada tekanan malam. Okey, sebenarnya Charles ni nak bagi tahu isi padu ni berkadar langsung dengan suhu bila tekanan tu constant.
Itu je sebenarnya hukum Charles. Secara ringkasnya lah kita nak faham. Okay. Bila dah faham hukum Charles, bolehlah kita run eksperimen. Okay, ini adalah komponen yang penting sewaktu menjalankan eksperimen. Untuk awak nak start buat eksperimen, awak kena start dengan inference, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, kena ada radas dan bahan, susunan radas, dan yang paling penting prosedur, analisis data dan juga kesimpulan. Okay, ni method lah, langkah-langkah untuk awak lakukan eksperimen. Okay, so kita start eksperimen kita. Eksperimen ini adalah untuk mengkaji hubungan antara isi padu dengan suhu bagi suatu gas dengan menggunakan botol plastik. Okey, tadi cikgu ada tunjuk komponen untuk kita run eksperimen. Yang first kali apa dia? Inference. Yes, inference. So, kita start dengan inference. Inference-nya adalah suhu sesuatu gas mempengaruhi isi padu gas. So maksudnya kat sini dia nak bagi tahu suhu ni lah yang memainkan peranan so that isi padu gas tu berubah sebenarnya. Okay. Lepas inference kena ada apa? Hipotesis. Andai, kena ada hipotesis. So hipotesis untuk eksperimen ini adalah semakin tinggi suhu, semakin besar isi padu gas. Ataupun boleh tulis sebaliknya, semakin rendah suhu, semakin kecil isi padu gas. So daripada hipotesis ni kita nak tahulah betul ke semakin tinggi suhu, semakin besar isi padu gas. So selepas hipotesis kita ada tujuan. Okay, untuk tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara suhu dengan isi padu gas bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Okey, daripada tujuan ni sebenarnya awak semua dah nampak ada ketiga-tiga pemboleh ubah, kan? Ya. Saya tanyalah apa? Padu dengan tekanan yang tu ke? Ya, betul. Apakah pemboleh Okey, ubah betul. dimanipulasi? Dimanipulasi. Isi padu ke cikgu? Suhu. Suhu. Oh, suhu. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi suhu. Kalau Hmm. pemboleh ubah bergerak balas? Isi padu. Padu gas. Padu gas. Volume. Good, good. Isi padu botol plastik lah sebab eksperimen ni kita akan guna plastik, botol plastik. Plastik. Okey, pemboleh ubah dimalarkan? Tekanan malar. Tekanan udara. Okey, ni adalah pemboleh ubah. So bila dah ada inference, ada hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, kita beralih kepada bahan dan alat. Okey, untuk eksperimen ni sangatlah simple sebab awak boleh buat dekat rumah. And bahan dan alat itu ialah botol plastik dan juga air panas. Okey dah, semua dah ada dah. Hipotesis ada, inference ada. So kita bolehlah proceed dengan Eksperimen. Oh, okey. Prosedur. So yang pertama adalah sediakan botol plastik yang kemek. Yang kedua, masukkan botol plastik yang kemek itu ke dalam air panas. Maafkan cikgu. Okey, nombor 3 last sekali. Perhatikan dan catat perubahan yang berlaku. Okey, dah ada prosedur. So kita proceed. Okey, ni susunan radas lah tapi versi dekat rumah. So ni adalah botol plastik yang kemek. Okey, botol plastik yang kemek tu kita masukkan ke dalam air panas. Air panas ni kalau boleh jangan ambil yang mendidih lah sebab nanti takut berlaku kecederaan kat kulit tu. So kalau boleh ambil air panas ni dekat kuku korang tu. Yang air panas yang tu. Oh. Faham Tak ada buku. Tak apalah. Betul lah. Dah ada kuku. Install. Dah, okey. Nampak tak botol plastik yang kemek tu? Dia jadi mengembang. Okey. Wow.
Cikgu macam terbalik je gambar tu. Dia boleh terbalik. Okey. Sekarang kita proceed ke analisis data. Untuk analisis data, awak nampak ada dua graf kan? Satu isi padu melawan suhu iaitu dalam unit SI Kelvin. Kelvin. Manakala lagi satu isi padu lawan suhu tapi dalam Celsius. Celsius. Okey, jadi sebenarnya dia nak bagi tahu isi padu V berkadar terus dengan suhu K. Okey, cikgu nak tanya. Untuk graf kita kena ambil yang mana satu? Yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Kanan. 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 Anda pasti? Kiri. Kiri. Kelvin. Kanan. Kiri. Sekejap. Kanan. Kanan. Kanan, kiri. Cikgu. Okey, tak apalah. Oh, Cikgu kata saya ada Kelvin soalan. tadi. Ya, apa dia tu? Siapa yang bertanya tu? Satu, saya. Okey. Balkis. Kenapa? Macam mana kita nak buat? Satu Celsius sama dengan berapa Kelvin, cikgu? Okey, bagus soalan tu. Cikgu memang nak explain benda tu. 273 kan cikgu? Ya, Pandailah cikgu Ahmed. explain. Untuk Salah ke? cikgu tak payah ajar lah macam ni. Semua dah pandai. Cikgu merajuk. Merajuk ke? Tengok Afla cikgu dah merajuk. Alah. Okey, sebenarnya kita kena ambil graf yang sebelah kiri sebab ingat tak hukum Charles tadi dia cakap apa? Isi padu berkadar terus dengan suhu dalam kurungan unit Kelvin. dia Kelvin. So kita kena ambil graf sebelah kiri. Kan kita run eksperimen. Lagipun kena pakai SI unit kan, cikgu? Ya. Kalau kita run eksperimen, kita kan pakai termometer. Termometer tu dia unit SI dia degree Celsius. Kan? Kalau kita nak tukar kepada Kelvin, kita pakailah formula ni. Celsius to Kelvin. Kelvin equals to degree Celsius plus 273. Okay. Untuk analisis data ni sebenarnya kita boleh buat sewaktu berada di makmal je lah. Sebab kalau kat rumah, kita tak tahu the specific data. Macam kita tak tahu suhu air tu berapa kan. Kalau dekat makmal, kita tahulah ni 20, ni 30 darjah Celsius. So tapi analisis data untuk eksperimen ni dia kena isi padu berkadar terus dengan suhu. Awak kena dapat graf macam ni. Okey, dah dapat analisis data. Sekarang kita kena buat apa? Kita kena buat konklusi. Perbincangan. Yes. Diskus. Kesimpulan. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu kesimpulan untuk eksperimen ni? Afla. Senang je cikgu. Kesimpulan kena ikut inference. Betul. Betul. Kesimpulan Pandai. Hebat lah. Pandai Ana. Ana kan top student. Okey, kesimpulannya adalah isi padu gas bagi suatu jisim tetap adalah berkadar langsung dengan suhu mutlaknya. Jadi hipotesis diterima. Kan hipotesis tadi cakap semakin tinggi semakin besar isi padu gas. Okay. Cikgu kalau tak ada semakin salah ke? Tak salah, tapi awak boleh buat ayat dia macam ni. Apabila suhu gas meningkat, maka isi padu juga akan meningkat. Faham tak? Awak kena Kalau pakai jika maka. Boleh. Jika maka. Tak perform juga. Secara matematiknya ABGB. dia tulis dia sebagai V berkadar terus dengan T. And awak boleh susunlah equation ni jadi V over T equals to K. Itu adalah mala. So awak bolehlah buat V1 over T1 equals to V2 over T2 equals to V3 over T3 and so on. Okay, ni untuk kesimpulan. Oh, I see.
Okey, so awak rasa IC tu. apa yang awak dapat daripada eksperimen ni? Botol tak Ah, kemik Dapat tahu dah. beza isi padu dengan suhu tu apa jadi kalau isi padu berbeza, suhu berbeza. Macam tu lah. Cikgu, saya dapat betulkan balik botol saya. Betul. Cikgu, nak tanya. Ya. Ah, Siapa tu? Ya, silakan Darisha. silakan Ana dulu. Ana Darisha. Okey. Kalau cikgu kata pakai botol kemet boleh jadi botol tu tak kemet kan? Dah kembang kan? Jadi kalau kita dia boleh pakai kalau konsep macam penutup apa? Penutup botol kaca tu. Boleh ke? Botol sos. Ya. Yeah. Oh, yang ketat-ketat tu eh. Boleh ke? Boleh. Sos Prego. Yes, boleh. Ya, sos Prego susah nak buka. Nampak Kan tak tak boleh ke? eksperimen ni kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita. Nampak kan? Nampak? Lah. Okay, nak lagi nampak. Ini adalah aplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, daripada eksperimen tadi, awak boleh apply dalam kehidupan seharian. Contohnya, bola pingpong yang kemek boleh dipudihkan ke bentuk asal iaitu dengan merendamkan bola itu ke dalam air panas. Okey. Yang kedua, kereta yang kemek boleh dikembalikan ke bentuk yang asal dengan mencurahkan air panas ke bahagian tersebut. Yang ni saya tak main-main tau. Dia mostly kereta berjenama Malaysia lah. Dia mudah kemek. So bila dia mudah kemek, awak try lah. Downgrade. Saya tak downgrade. Sebenarnya kereta yang mudah kemek ni bagus. Sebab dia tak bagi Bagi tahu. kecederaan dekat orang yang lambat. Kan? Tapi Maybe keras cikgu. Saya tak tahulah saya tak ada MyP. Maybe pemandu dia yang keras Zul. Okay, so kalau kereta awak ke kemek, awak bolehlah try eksperimen ni. Awak ambil air panas, awak simbah, awak curah dekat tempat yang kemek tu. Kemek ke kemek? Kemek. 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 Dua-dua boleh. Kemek. Cik Mek. Ikut lorat. Kemek. Okay. Kalau right. Kemek lah. Saya sebut kemek lah. Okay, seterusnya adalah Kemek molek. belon udara panas. Okay. Semua kat sini pernah naik belon udara panas tak? Tak pernah. Tak Turkey. Okay, tak pernah Kami kan? Kami bukan yang tu yang Insta famous tu siapa? Dah. Tak pernah kan? So why not awak try buat belon udara panas? Kan awak dah tahu konsep ni. Kan? Ramai ke? Tahu. Kena try lah. Boleh Cikgu kalau accident. tak buat dekat halaman rumah je. Jangan jauh-jauh. Okay, faham semua? Faham cikgu. Faham. Okay. Okay. So, Terima kasih. so saya dah nampak dah slot je. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi.